Hai guys, okay, hari ni kita nak ajar buat roti handmade, mudah, tak perlu penguli. Bahan-bahan dia pun senang je dan kita akan ajar beberapa design yang kita selalu nampak kat kedai-kedai. Okay, sebelum tu kita enjoy teaser ni dulu. Hai guys, jom kongsi rezeki. Jangan lupa subscribe. Okay guys, bahan dia mudah je. Kita perlukan 2 cawan air suam, 4 sudu makan susu pekat, 1 cawan margarin, 4 biji telur, 1 kilo tepung gandum, 2 paket yeast mauripan 11 gram, sedikit garam dan hero dia 2 sudu kecil baking powder. Okay, mula sekali kita nak masukkan gula dalam air suam ni. Okay, 2 cawan air suam dan 2 cawan gula. Okey, air kita nak kena yang suam lah. Kalau panas sangat nanti kita punya yeast tu akan mati, ataupun kalau sejuk pun dia tak kembang ataupun dia lambat kembang. So kita nak yang air yang suam. Jadi kalau cara saya nak kawal suhu air tu, saya masukkan gula dulu. Okey, larutkan gula dalam air tu dulu. Sementara tu dia akan sejuk sikit. Kemudian dah boleh masukkan mauripan tadilah. So kacau-kacau dulu air dalam dengan gula tadi, bagi gula tu melarut sedikit. Okay, lepas tu kita nak masukkan yeast ataupun mauripan. Okay, beli yang jenis paket 11 gram ni lah. Kita senang nak nak sukat. Okay, lepas tu kita akan masukkan susu pekat 4 sudu makan. Okay, dalam banyak resepi roti yang saya belajar, yang ni yang paling senang lah. Kalau cikgu saya ajar, dia ajar dalam bentuk timbang. Jadi macam nak memudahkan orang lain pun boleh buat sekali, saya convertkan dia kepada ukuran cawan. Senang kan? Sebab kadang orang tak ada penimbang. Okey, jadi kita sediakan satu mangkuk besar untuk kita uli dough kita. Mula bawah sekali kita letak garam. Okey, tujuan dia kita tak nak garam tu terkena dengan baking powder. Sebabnya nanti disebabkan garam tu nanti kita punya dough ni tak naik. Jadi bawah sekali kita kena letak garam. Ataupun kalau dah terlupa tak letak garam, tak payah letak terus. Sebab nanti kalau dia dah terkena dengan baking powder tu, nanti dough kita ni tak naik. Kan? Dah rugi. Dah lah pakai sekilo tepung. Okay, lepas tu masukkan tepung sekilo. Okay, ataupun nak buat sikit, boleh kurangkan. Sekilo tepung ni saya dapat dalam 40 biji roti. Jadi kalau nak buat sikit, boleh kurangkan adunan tu lah. Ataupun nak buat banyak, boleh tambah. Lepas tu kita masukkan 1 cawan margarin. Margarin biasa je yang cap pelangi tu. Ataupun kalau tak ada boleh guna butter, tapi saya prefer margarin lebih lagi lah. Okay, lepas tu masukkan 2 sudu kecil baking powder. Okay, kita akan gaulkan kita punya bahan kering ni sampai dia macam jadi sebut roti tau. Dia punya tekstur tu macam sebut roti. Macam saya cakap tadi, kalau nak buat sikit boleh kurangkan dia punya portion bahan ni lah. Kalau nak lebih boleh tambah. Okay, kalau margarin tadi dengan bahan-bahan kita tadi tu dah sebati, kita boleh masukkan telur. Okay, 4 biji telur. Telur biasanya orang akan tanya grade apa kan. Biasanya untuk apa-apa yang saya buat, saya akan pakai C dan B. Tapi time macam ni susah nak dapat grade B, kita pakai grade C. Untuk roti ni tak kisahlah grade apa pun, asalkan 4 biji. Kalau grade D ke E ke pun boleh juga. Okay, lepas tu kita masukkan yeast yang kita dah biarkan selama 10 minit tadi, bagi dia mengembang.
Okay, kita kena ketepikan dulu yeast ni 10 hingga 15 minit. Kalau panas dia cepatlah mengembang, kalau cuaca sejuk dia lambat sikit. Kita kena pandai tengoklah, kalau dia dah kembang tu dah bolehlah masukkan dalam adunan kita. Okay. Okay, kita akan ulikan semua bahan-bahan tadi sebati. Okay, kita akan ulikan sampai rata. So, semua bahan yang kita tunjuk tadi kita dah masukkan. Jadinya kita akan uli. Okay, untuk yang ni kita tak pakai mesin. Jadinya kita tak akan dapat efek elastik tu. Tapi dia lebih gebu daripada yang kita uli pakai mesin sebenarnya. Jadi bahan-bahan yang kita dah campur tu tadi, dia akan lembek tau. Memang dia akan lembek macam ni. Cikgu saya cakap kalau lembek tu maknanya kita punya roti tu akan sangat-sangat lembut. Jadi jangan takut kalau kenapa dough aku ni macam lembek je kan, macam tak jadi je. Sebenarnya jadi je. Kalau dah naik nanti dia akan dah tak melekat lagi dengan tangan. Masa uli macam ni memang dia melekat dengan tangan. Jadi jangan mudah panik. Dia memang macam tekstur dia. Dia memang lembik. Saya suka resepi yang ni sebabnya dia tak perlu kita nak uli beria-ia sangat. Walaupun tak uli beria, dia tetap gebu, tetap lembut macam yang kita beli kat kedai-kedai itulah. Ataupun kita beli dekat bakery apa semua. Dia tetap macam tu. Even though kita tak uli beria sangat. Yang malas ni nak uli roti ni, banyakkannya malas nak buat sebab apa? Nak kena uli lah, sakit tangan apa semua. Memang betul. Kalau nak uli roti memang even though sekilo je pun dah memang sakit tangan. Jadinya bila saya jumpa resepi yang ni, memang lepas tu nak buat lagi. Sebabnya senang, mudah sangat nak buat. Lepas tu tangan pun tak sakit. Okay, ni dah siap dah. Memang tekstur dia lembek macam ni. Memang betul. Lepas tu kita nak tutup dia dengan plastik. Okay, kita tak nak bagi ada udara langsung masuk. Okay, tutup dia elok-elok. Lepas tu kita tindihkan atas dia lah. Tak nak bagi udara masuk. Saya pakai penutup pengukus ni. Okay. Okay, kita akan biarkan dia selama 1 jam. Okay, inilah hasil dia lepas 1 jam. Dia akan naik 2 kali ganda daripada kita punya adunan tadi. Nampak tu, dia dah naik dah. Okay, kalau dia belum naik macam ni, tunggulah lagi sebabnya dia punya tekstur ni dia ikut kita punya cuaca. Kalau nak hujan dia lambat naik, kalau panas dia cepat naik. Okay, kita sediakan kita punya working table ni. Kita sapukan dengan tepung supaya dia tak melekat kat working table kita. Okay, kita letakkan dough kita tadi tu. Dan kita uli sikit-sikit, manja-manja je. Tak nak bagi dia melekat kat tangan. Nampak tu, uli manja-manja je. Gedik-gedik macam tu kan. Okay, yang ni lah kita nak. Dia dah tak melekat dah dekat tangan. Even though kita pegang macam mana pun, dia tak melekat dengan tangan. Lepas tu kita potong 2. Okay, kita potong kepada 2 bahagian besar.
Lepas tu ambil satu bahagian lagi, kita akan potong kepada 4 bahagian. Okey. Mudah je kan. Tengok dia dekat pisau tu pun dia dah tak melekat dah. So lepas bahagikan 4 bahagian tu, kita ambil setiap satu bahagian tu kita akan potong kepada 5 bahagian. Kalau ada timbang, boleh timbang 30 gram setiap satu lah. Tapi saya tak ada penimbang, saya just potong macam ni je lah. Jadinya keseluruhan dough ni kita akan dapat 40 biji roti. Mudah je kan. Kalau buat 500 gram kita akan dapat 20 biji roti. Okey, lepas kita dah asingkan kepada 40 bahagian tadi, kita nak kena buangkan angin dia. Jadi kita kena buat macam ni lah. Okey, yang ni yang belum dibuang angin, yang tu dah dibuang angin. Kita nampak yang dah buang angin tu dia lebih berkilat atas dia. Jadi yang tekstur yang macam tu lah kita nak. Lepas tu kita biarkan sekejap, bagi dia naik sikit lagi. Lepas tu kita bolehlah buatkan bentuk apa yang kita nak. Bolehlah buat. Okey, macam ni, yang ni saya nak buat perisa kelapa. Jadinya satu dough tu saya akan potong 3 bahagian lagi dan masukkan inti kelapa. Okey, mudah je kan. Senang je nak buat. Okey, yang ni roti perisa kelapa. Jadi kita masukkan inti kelapa. So kalau buat sendiri, gemuk-gemuk inti terbubuh. Kalau kita beli kat luar, sikit je inti dia kan. Okey, picit-picit dulu. Lepas tu masukkan inti kelapa. Lepas tu saya suka masukkan kat dalam bekal kecil-kecil ni. Baru nampak comel. Budak-budak pun suka kan. Nampak tu. Bekal kecil tu saya suka beli banyak-banyak. Lepas tu bila saya masak apa-apa, saya suka letak dalam tu. Lepas tu bila bagi budak-budak, diorang akan happy sangat. Bekal tu comel kan. Saya suka benda-benda yang comel. Aduh, macam-macam. Okey, dapat 3 biji. So kita biarkan dia untuk dia naik sekali lagi. Maknanya 2 kali ganda kembang. So yang ni kita nak buat roti pizza. Kita dah penyekkan dia. Lepas tu kita letaklah cheese ke makaroni pula dah. Kita letak cheese, kita letak sausage. Ataupun nak letak sayur campur pun boleh juga. Saya pakai cheese Dale sebabnya tahu je lah time PKP ni kan, nak beli barang pun pakai runner. Jadinya kalau nak order yang pelik-pelik tu, takut dia tak pandai nak cari kan. Jadi saya suruh dia cari cheese Dale ataupun apa-apa cheese yang dia nampak. Tu dah. Okay, lepas tu kita nak buat design yang ni. Okay, potongkan tepi. Lepas tu mudah je, silang je satu. Silang atas dia je. Kiri, kanan, kiri, kanan. Yang ni design roti golok, kalau nak tahulah. Lepas tu orang buat roti golok tu nanti dia sapu margarin kat atas. Lepas tu letak susu tepung. Okay. Okay, yang ni pula. Yang ni kita nak silang tapi dalam dia ada sausage. Okay. Loyang pembakar tu, sebelum kita nak bakar roti ni, kita kena sapukan dengan margarin.
supaya dia tak melekat lah. Nanti dah siap masak, senang je nak angkat. Kalau kita tak sapu margarin, nanti dia melekat. Yang ni pun mudah je. Silang macam tu je. Okay, dah siap. Yang ni kita nak potong-potong. Kalau anak buah saya, dia orang panggil roti Tesco. Sebab orang suka beli roti yang design macam ni dekat Tesco lah. Kita dah balutkan sausage tadi dengan dua roti tu. Kita potong kecil-kecil. Kemudian kita silang kat tepi macam ni je. Senang je. Okay, dah jadi roti Tesco. Okay, tunggu roti kita naik sekali ganda lagi. Lepas tu bakar suhu 170 hingga 200 darjah Celsius selama 10 minit. Ikut oven masing-masing. Oven setiap orang tak sama. Jadi, kena panaskan dulu oven sebelum bakar. Lepas tu, kita design dengan letak sos ke mayonis ke. Macam ada setengah orang, dia letak sos dulu sebelum bakar. Tapi saya suka letak sos kemudian, sebabnya kat rumah ni diorang akan nak design macam ni tapi tak nak sos apa ni semua. So kita design itulah. Okay, ni lah dia yang dah siap. Okay, roti pizza ada, roti kelapa ada, roti sausage ada. Macam-macam design boleh buat. So boleh buat dengan anak-anak kat rumah. Masing-masing pun enjoy. Yang ni favourite saya, roti cheese manis. Okay, sekarang nak tunjuk dekat you all macam mana kita punya dough roti tu. Okay, sehari 24 jam pun dia masih lembut lagi. Okay, nampak tu dalam dia gebu sangat. Walaupun handmade, tak payah pakai penguli pun dia boleh jadi sangat gebu. Nampak tu. Dah pasang lampu dah. Sangat gebu. Yang ni roti favourite saya. Roti cheese manis. Okay guys, kalau nak lebih lagi video-video masakan daripada channel saya, boleh tekan mana-mana video yang ada dekat paparan skrin ni. Okay, selamat mencuba. Jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih.